tahu. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Sesungguhnya Qarun adalah dari kaum Nabi Musa. Kemudian dia berlaku sombong dan zalim terhadap mereka. Kami telah mengurniakannya dari beberapa jenis kekayaan yang anak-anak kuncinya menjadi beban yang sungguh berat untuk dipikul oleh sebilangan orang yang kuat. Ia berlaku sombong ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau bermegah-megah dengan kekayaanmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang yang bermegah-megah seperti lagakmu itu. Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah taala kepadamu akan pahala dan kebahagiaan di negeri akhirat. Dan janganlah engkau melupakan bahagianmu, keperluan dan kebekalanmu dari dunia, dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah Ta'ala berbuat baik kepadamu dengan pemberian nikmatnya yang melimpah-limpah. Dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan. Menurut kebanyakan mufassirin, iaitu ulama-ulama tafsir, Qarun yang diceritakan dalam beberapa ayat ini ialah saudara sepupu Nabi Musa alaihi salam. Ya, dia merupakan ada hubungan nasab keturunan, yang sepupu. Dia munafik terhadap Nabi Musa alaihi salam. Dia tidak beriman sebenarnya kepada Nabi Musa dan menjadi binasa kerana kemunafikannya. Dia mempunyai kekayaan yang dikurniakan Allah Ta'ala kepadanya. Kerana besarnya kekayaan dan perbendaraan yang dia miliki, sehingga kunci-kunci khazanah hanya boleh dipikul oleh orang yang kuat. Ya, dia diberi nasihat oleh beberapa orang daripada kaumnya. Kuncinya mengikut riwayat 70 ekor unta dan jangan tanggung. Ya, walhasil maknanya banyak kunci dia saja sudah begitu banyak, berat, bermakna gedung dia tak tahu macam mana besar. Ilmu yang dapat ialah ilmu kimia daripada Nabi Musa alaihi salam. Ilmu jenis boleh buat emas. Ya, campuran logam bawah tanah macam mana proses dia, ada ilmu tu pada Nabi Musa alaihi salam. Akhirnya dikecek
Nabi Musa awal tidak memberi, tapi makna ada hikmat, akhirnya dia dapat. Itu dia polon sebagai ujian kepada dia. Dia berikan kekayaan yang begitu banyak, lalu dia jadi sombong, angkuh, dan tidak mau mengeluarkan zakat yang difardukan. Dia diberi nasihat oleh beberapa orang daripada kaumnya, jangan engkau bangga dan terlalu gembira dengan apa yang engkau miliki sehingga engkau melampaui batas dan lupa daratan. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri dan tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepadanya. Jadi dia diuji dengan kekayaan. Sebab Nabi dalam hadis yang lain menyatakan, aku tidak takut manusia itu diuji dengan kesusahan, tapi aku bimbang diuji dengan kemewahan. Akhirnya pada tanafasuha kama tanafasuha, mereka akhirnya bergaduh bercekak sama sendiri, jatuh menjatuh, rebut merebut, akhirnya tenggelam dalam kesesatan. Banyak yang berlaku dalam sejarah. Tidak menafikan ada di kalangan mereka yang kaya raya, yang taat setia kepada Allah. Nabi Sulaiman sendiri dunia dia milik, bukan sikit, tapi dia kekal sebagai hamba kepada Tuhannya. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri, sombong, takabur, membesarkan diri. Itu adalah awal dosa yang menjahanamkan iblis sehingga menjadi kufur. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, dia takabur dan enggan, akhirnya disenaraikan orang yang kufur dengan Allah Ta'ala. Dan tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala, mana tidak menggunakan syukur, mana tasarruf ma'an amallah ila ta'ati, mengguna pakai, mentasarruf nikmat yang Tuhan beri menuju kepada mentaati perintahnya. Itu makna syukur. Kalau digunakan pemberian Tuhan kepada benda yang membawa kepada kemurkaan dan kedurhakaan, maka itu dipanggil kufur nikmat. Dia menyalahgunakan. Dan dalam engkau gunakan kekayaan yang Allah Ta'ala berikan kepadamu itu untuk beribadah kepada Tuhanmu dan berbuat baik sesama manusia dengan menafkahkan sebagian daripada harta kekayaanmu untuk menolong mereka yang ingin pertolonganmu. Dan di samping itu jangan engkau melupakan bahagian dari kenikmatan duniawi yang diberikan oleh Allah Ta'ala berupa makanan, minuman, pakaian, perkahwinan dan perumahan, supaya kamu jangan melampaui batas. Dan janganlah engkau berbuat kerosakan dan berlaku zalim di muka bumi. Punca manusia melampaui batas apabila dia merasakan dia tidak ada hubungan kait dengan Tuhannya. Dalam menerima nikmat, dia tak perasan nikmat itu kurnia Tuhan. Dalam memperolehi apa yang dikendaki hajatnya berjaya, dia lupa bahawa itu adalah kurnia dari Tuhan. Dia merasakan dia yang ejaz, dia yang set benda tu, dia yang usahakan, maka orang ini akan terjerumus dalam lembah kebinasaan dan melampaui batas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil ayat selalu kita baca dalam surah-surah pendek, ayat lazim, innal insana la yatgha. Sesungguhnya insan itu la yatgha, sesungguhnya melampaui batas Tuhan. Dan macam Fir'aun, Qarun, bila dia ar-ra'ahu staghna, bila dia rasa dia sudah terkaya. Apa makna terkaya? Dia terlupakan kontak hubungan dia dengan Tuhan, seolah-olah dia boleh sendiri, seolah-olah dia dapat itu sendiri, padahal semua yang diperolehi adalah daripada takhsisul iradah. Pada azali dah siap, itu bahagian-bahagian masing-masing dah ada dah, disenaraikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditentukan oleh iradah dia. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa dikehendaki Allah itu saja yang berlaku, apa yang tidak akan berlaku. Jadi apa yang didapat, semua adalah kurnia yang telah siap pada azal lagi, sebelum ada lagi. Jadi oleh kerana dia lupakan benda ni, dia rasa semua tu dia, sebab bahaya besar bila memandang diri, pandang diri hebat, diri handal, diri sempurna, gagah dan sebagainya. Ini merosakkan pandangan dalaman. Sebab perjalanan sufi nak buang benda ni, sebab tu Quran dedahkan banyak kes yang seumpama ini. Di antaranya ialah Qarun yang sedang dibincang,
Qala innama utituhu ala ilmin indi. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aksara jam'ah wa aksaru jam'ah wa la yus'alu an zunubihimul mujrimun. Kemudian Qarun menjawab dengan sombongnya, aku diberi harta kekayaan ini hanyalah disebabkan pengetahuan dan kepandaian yang ada padaku. Ya, kalau tidak kepandaian aku, manakan boleh benda ini. Ini semua kecerdikanku, kepandaianku, usahaku, gigihku, perancanganku. Ini banyak tu. Kalau kita tak rancang, mana boleh dapat? Dia sudah lupa Tuhan. Dan bila lupa Tuhan, itu babas nyata tu. Ya, aku diberi kekayaan hanya disebabkan pengetahuan dan kepandaian yang ada padaku. Dia lupa itu anugerah dari Allah Ta'ala. Kalaulah Qarun bijak pandai, tidakkah dia mengetahui dan pandai memahami bahawa Allah telah membinasakan sebelumnya dari umat-umat yang telah lalu orang-orang yang lebih kuat daripadanya, kaum Ad, kaum Samud, boleh membangunkan bangunan hebat-hebat. Ya, masa semua itu habis dibenamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua telah dihapuskan, dan banyak sili kisah cerita sejarah sirah mereka-mereka yang telah dihapuskan oleh Allah Taala dengan berbagai cara disebabkan mereka mula merasa sombong, dan akhirnya kena pada Qarun sendiri, dibenam dalam bumi. Dan ya, Allah. Kemudian orang-orang yang lebih kuat daripada ini pada Qarun, ada lagi handal lagi dan lebih banyak mengumpul harta kekayaan daripada Qarun. Dan ingatlah, orang-orang yang berdosa apabila mereka diseksa tidak lagi ditanya. Ya, tidak lagi ditanya tentang dosa-dosa mereka, kerana telah sedia mengetahuinya. La yus'alu an zunubihimul mujrimun. Tidak ditanya lagi daripada segala dosa mereka itu yang melampaui batas, yang melakukan maksiat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, kerana sudah ada dalam ilmu Tuhan dah. Jadi kisah di sini apa? Penyakit yang menyebabkan Qarun menjadi kafir, menjadi kufur dengan Allah Ta'ala, iaitu mengingkari ayat zakat yang telah disampaikan oleh Nabi Musa untuk dikutip daripadanya. Apa penyakit dalam dia? Ialah tamak. Ya, ma basaqad aghsanu zullin illa ala bizri tama'in. Tidak merantingnya ranting kehinaan dalam diri seseorang, melainkan ditumbuh ranting tadi daripada sebatang pokok benih dia, at-tamu, tamak. Bila tamak ada dalam jiwa seseorang, maka akan lahirlah sebatang pohon tamak yang mengeluarkan dahan dan ranting yang banyak. Ranting apa? Kehinaan. Ini ranting hina. Mula-mula kehinaan besar yang kena kepada Qarun ialah kufur. Bila ditolak ayat zakat, dia kata ini bukan zakat dari Tuhan ya Musa, ini engkau dengki dengan aku. Ya, ditolak hukum Tuhan, kemudian ditolak dan tidak percaya dengan perkhabaran Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala, itu Nabi Musa AS. Kemudian dia melayankan nafsu tamak dia tadi, sehingga dia melakukan fitnah kepada Nabi Musa dengan menyuruh perempuan pelacur zaniah berzina. Apabila mengandung, dia suruh istihar di hadayak ramai, dia telah berzina dengan Nabi Musa. Kepada Nabi Musa pun kena fitnah juga, kan? Ya, tengok hebat tak hebat ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada para rasul ni. Ujian perempuan pun dia kena ikut, itulah difitnah. Akhirnya hari perbicaraan disentap habis Qarun, tenggelam ke dalam bumi, dan mengikut kata ulama dia akan sampai ke dasar 7 petala bumi, ya, sesuai dengan berlakunya hari kiamat. Jadi sekarang dia tengah turun sikit dan dia terik ke bawah. Tafsirnya, Qarun menjawab kepada orang-orang yang menasihati dia. Ya, orang-orang menasihati dia, jangan kamu mana sombong, jangan apa. Pun dia jawab apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat benda ni kenapa? Ilmu dan kebijakan kepandaian aku. Dia lagi sombong.
Sesungguhnya aku tidak ingin mendengar nasihatmu, itu maknanya. Kerana Allah Ta'ala telah memberikan kekayaan kepadaku disebabkan dia mengetahui bahawa aku patut memperolehi dengan pemberian itu adalah tanda kasih sayang Tuhan kepadaku. Ya, ini bila kata sombong, merasa diri dia dekat dengan Tuhan pun sombong kan. Merasa kita baik, merasa kita hebat, merasa kita orang dekat dengan Tuhan tu semua sombong. Orang yang tawaduk ialah orang yang merasakan dia masih jauh dengan Tuhan. Ya, dia masih banyak membuat silap. Itu orang yang baik. Tapi akhirnya apa? Yang keluar daripada mulut dia memandang kebaikan dia. Jadi dia katakan dengan sebab kebaikan dia, dia beri dia kekayaan. Jadi pemberian ya bukan menandakan itu adalah satu benda yang putus dikatakan redha. Ya. Pemberian ada dua, satu dalam bentuk redha, nikmat, satu lagi bentuk istidrat. Kalau macam yang kena pada Qarun ni istidrat bukan nikmat. Ya, permuaan dari Tuhan. Tuhan muakan dia akhirnya jadi kufur wal a'yazubillah. Disebabkan dia mengetahui bahawa aku patut mempolehi. Dia merasakan dia patut ya dengan pemberian itu adalah tanda kasih sayang Tuhan kepadanya. Ini tanda Tuhan kasihlah Tuhan beri. Tapi kalau Tuhan tak beri, tak kasih. Sedangkan kekasih Allah lagi banyak Tuhan beri. Kemudian Allah SWT berfirman, maksud ini, apakah tidak mengetahui Qarun bahawa Allah telah membinasakan beberapa orang yang berbuat beberapa umat sebelumnya lebih kuat, lebih banyak mengumpul harta kekayaan daripada Qarun. Habis Tuhan tenggelam, habis Tuhan musnahkan dengan berbagai-bagai bencana yang berlaku. Mereka tak tahu ke tu? Dan tidakkah perlu ditanya kepada orang-orang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka? Jawab Qarun ini sebahagian daripada firman Allah Ta'ala. Qala ta'ala fa iza massal insana durrun da'ana summa iza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilm bal hiya fitnatun walakinna aksarahum la ya'lamun. Di sini rahsianya arifina billah mengajak kita bersungguh-sungguh memadamkan pandangan diri. Dia suruh pandang hanyalah dia memandang kebesaran dia. Kalau tidak inilah jadi dia. Ya. Fa iza massal insana durra. Apabila mengenai manusia itu disentuh oleh satu bahaya, dikenakan satu ujian balik, ia segera berdoa kepada kami. Ya, da'ana, cepat dia pantas memohon semayang hajat, berdoa macam-macam. Kemudian apabila kami memberikan satu nikmat sebagai kurnia dari kami, Allah beri pula, berkata ia dengan sombong. Itu perangai dia. Aku diberi nikmat ni hanyalah disebabkan pengetahuan dan kepandaian yang ada padaku. Jadi memandang kepandaian, pengetahuan, kehebatan diri itu satu benda yang bercanggah ya dengan kehendak Allah Ta'ala. Sebab dia akan membawa kepada sombong, rasa ego dan lupakan nikmat pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ru'yatun nafs, memandang akan diri kamu itu mani'ah, dia menyekat daripada usul ila Allah Ta'ala. Faharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya Qaruna innahu lazu hazzin azim. Wa qala alladhina utul ilma wailakum sawabullahi khairun liman amana wa amila salihan wa la yulaqqaha illa sabirun. Kemudian Qarun keluar kepada kaumnya dengan memakai perhiasan. Fa kharaja ala qaumi bi zinati. Dah token emas besar kan, lombok emas, kunci emas banyak. Bukan saya kunci emas ni. Ya, gedung emas dia ni. Pada saat itu berkatalah orang-orang yang semata-mata inginkan kesenangan kehidupan dunia. Jadi bila tengok Qarun dia, dua gulungan akan berlaku. Orang yang dikatakan sebagai abdi kepada dunia, ya, orang yang rela hidup dia menjadi maknanya hamba kepada dunia. Dia kata alangkah baiknya kalau kita ada kekayaan seperti yang didapat oleh Qarun. Itu siapa tu? Orang yang pemandangan matanya sudah rosak, mata dalamnya. Dia rasa itu seolah satu kebaikan, padahal Qarun telah terfitnah dengan yang tersebut.
Alangkah hebatnya kalau kita dapat jadi macam Qarun. Sesungguhnya dia adalah seorang yang bernasib baik. Orang yang mengukur dengan pandangan nafsu, dia memandang bila dunia itu banyak, itulah kebaikan. Dapat kaya mewah, itulah kejayaan. Maka itu adalah salah. Kalau macam tu banyaklah Nabi tak berjaya, Rasul-Rasul yang tak berjaya. Nabi Isa rumah pun tak ada. Dia tak berjaya. Jadi maknanya ukuran mereka tadi berbeza. Golongan-golongan ahlul dunia mengukur dengan keberadaan dunia. Bila ada dunia dia rasa hebat, bila ada dunia dia rasa dialah orang, ya. Dan berkata pula orang-orang yang berilmu di antara mereka, golongan ulama yang salihin, yang arifin, dia kata janganlah kamu berkata demikian, ya, jangan kamu kata demikian. Wailakum, kata Allah. Pahala dari Allah Ta'ala terlebih baik daripada orang yang beriman. Bagi orang beriman dan beramal saleh, dan tidak akan dapat menerima pahala yang demikian itu melainkan orang yang sabar. Makna yang diberikan kurniaan Allah Ta'ala ilmu amal saleh terlebih baik daripada harta yang dilengguhkan. Berarti Imam Ali atau Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia kata kalau kau suruh aku cerita kelebihan ilmu dengan harta, maka ilmu lebih besar kelebihan dari harta. Ilmu menyebab kamu terjaga, harta menyebab kamu lalai. Ilmu membawa kamu dekat dengan Tuhan, harta membawa kamu jauh dengan Tuhan. Dan aku akan jawab dengan jawapan yang berbeza sampai kiamat itu. Mana lebihnya ilmu atas harta tadi. Itu maknanya apa? Satu benda yang manusia kadang ada keliru dalam dua benda. Jadi pengukuran mengikut keadaan iman mereka. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap-tiap puak dia seronok dengan puak ni. Kalau ahli dunia dia seronok dengan dunia, dapat dunia banyak semua dia seronok. Kalau ahli Allah tak, ya, dia seronok dapat pembukaan hijab dia dengan Tuhan, lagi terang, lagi sedap lazat dia dengan Tuhan. Allah. Tafsirnya ayat-ayat di atas menceritakan bahawa pada satu hari Qarun keluar berjumpa kaumnya serta menunjukkan kemegahan dia. Dibawa dengan emas yang begitu banyak tadi, ya, pakaiannya, perhiasannya macam-macam, dan kekayaan dengan penuh perhiasan dia. Binatang-binatang tunggangan serta pembantu-pembantu mengiringnya, ada escort dia, ya, semua ada. Dan dengan kenderaan dulu, bercara dulu, sekarang cara sekarang, bukan. Kaumnya terkejut melihatnya. Tengok, wah, hebat dia kan. Orang yang sukakan harta, yang gilakan harta, yang menjadikan harta sebagai ukuran, ya, dan matlamat hidup dia, dan ingin kenikmatan dunia saja dan kesenangan sementara, dia pun berkata, semoga kami akan mempunyai harta kekayaan sebagaimana diperoleh Qarun. Tak sempat apa-apa dia berdoa. Dia doa juga. Nak doa jadi Qarun mungkin. Ya. Sesungguhnya dia adalah orang yang bernasib baik dan mempunyai keuntungan yang besar. Siapa kata? Ahlud dunia, ya, yang gelap pandangan mata hati dia, yang telah tersasar jauh ukuran dia, yang telah babas pengiktirafan dia, yang gagal dalam meletakkan ukuran sebenar dalam kehidupan, ya. Ukuran sebenar dalam kehidupan dan kejayaan ialah barang siapa yang berjaya mengizharkan ubudiyah. Izhar ubudiyah, menterjemahkan kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah satu kejayaan. Sebab itulah motif kita diletak, dicempak ke dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Bila aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka makrifat, mengenal Tuhannya dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendengar kata-kata, maka berkatalah orang yang berilmu di kalangan orang yang beriman, yang berilmu, sebagai menegur. Dia kata apa? Kecelakaan lah, dia kata. Osak kau ni kalau bahasa gitu. Oi, osak tu. Bagi kamu kerana kata-kata kamu, tidaklah kamu mengetahui bahawa janji Allah Ta'ala bagi hamba-hambanya yang beriman adalah lebih baik dari apa yang diperolehi oleh Qarun di dunia ini. Ya. Allah, yang merupakan kenikmatan dan kesenangan sementara. Ya, sementara, bukan lama tuan ni. Ambil dunia ni banyak misalan ulama buat. Ada setengahnya macam kita menegur air laut,
makin kita ambil lagi haus, lagi diminum lagi haus. Sebab dia bukan nikmat yang memuaskan. Sebab dia zahibah, dia pergi. Dunia semakin lama kat kita, semakin lama dia buruk. Pakaian baru, akhir buruk. Kereta baru, akhir buruk. Rumah baru, akhir buruk. Dia menuju kepada buruk, habis fana. Adapun akhirat tidak, dia naik lagi hebat, lagi hebat. Tu. Dan nikmat sana amat besar tak boleh dibandingkan dengan dunia. Ya. Barang akhirat kalau atas dunia ni habis bang. Yang merupakan kenikmatan dan kesenangan sementara. An-nas niyam, kan Nabi kata. Manusia di dunia ni sebagai orang tidur, kejap je. Iza matu intabahu. Bila dia mati baru sedar, dah hilang semua. Apa yang dikumpul, apa yang dikejar, yang merupakan kepalsuan kehidupan sudah habis. Ya. Contoh dalam hadis orang yang panggil menyesal dia mana? Di dunia dia leka, ya, dengan membesarkan urusan dunia dia semata-mata, sehingga tidak ada kesempatan untuk mendengar, menadah telinganya akan kalam-kalam Allah dan kalam-kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna asyaddan nasi hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlabhu. Orang yang paling menyesal ni Rasulullah beritahu ni, memang cukup menyesal di akhirat. Sudah dia orang yang boleh mencari ilmu. Rajulun amkanahu talabul ilmi, satu laki-laki, satu insan yang boleh cari ilmu. Nak kata dia miskin, dia kaya-kaya. Nak kata tak ada kenderaan, rumah dia macam Yuska. Kita rumah selapis, dia 3 lapis 4 lapis. Ya, harta yang banyak, berlambak-lambak, tapi tak boleh duduk dalam majlis ilmu. Yang kaya bersikap naik motor buruk boleh sampai, dan yang jalan kaki boleh sampai. Ada kata pilihan Allah Ta'ala. Orang jauh-jauh boleh sampai, kadang depan mata tak sampai. Atau sebab pilihan Allah. Sebab tu bila Tuhan pilih, kita rasa syukur betul. Dan ya, duduk dalam majlis ilmu ni masya-Allah. Sehingga Rasulullah beri banyak tawaran. Man ahabba an yanzura ila utaqaillahi minan nar falyanzur ila muta'allim wal mustamin. Ada hadis, barang siapa yang suka nak tengok wajah manusia yang dilepaskan dalam sengsara azab dahsyat neraka besok, sila tengok pada golongan ahli ilmu yang mengajar ilmu, yang mendengar dan belajar ilmu, yang mendengar ilmu. Sebab ilmu itu nur, ya, dia merupakan boleh menyampaikan kepada Tuhan, dan dia merupakan tindakan yang membawa kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berjalan ahli ilmi itu, langit bumi semua ikan laut minta ampun. Besar tak besar tu. Nak banding hari kita dapat, kita dapat belum tahu lagi, saya silap dengan dia, kita terbalik. Maknanya lebihnya tu. Jadi penyesalan ni sangat besar berlaku di akhirat. Bila dia ditumpaskan oleh godaan nafsu, dia leka dengan keduniaan dia, sehingga dia tidak sempat dan tidak memandang besar bekalan, ya, untuk dibawa ke akhirat. Tetapi pahala Allah Ta'ala yang merupakan kenikmatan dan kehidupan yang kekal di akhirat tidak akan diberikan kecuali bagi orang yang sabar. Ya, diberikan kepada apa? Wala yulaqaha illa sabirun, orang yang sabar. Sabar mengerjakan ibadah, sabar meninggalkan maksiat, sabar indal masaib, ketika diuji oleh Ta'ala. Semua dia kena siap. Itu maknanya. Sebab apa itu? Sebagai modal. Bila untung besar, modal pun kena besar, pengorbanan pun kena besar. Sabar menahan nafsu keduniaan. Pada Imam Syafi'i pernah memberitahu kepada murid dia, dia kata fa'agmil absarahum fa innal ilma khairul mawahib. Jadi Imam Syafi'i punya anak murid tengah belajar kan, tengah sedap menimbul ilmu. Kawarakan sebaya dia di kampung ni semua tu, kalau di kampung ni semua, kalau kita dah ada motor, dah ada kereta kan, kawan ni buka kitab, duduk menghafal lagi, nak jadi orang alim kan. Kata Imam Syafi'i, fa'agmil absarakum, kejamlah mata kamu, batal pandang je lah, kata. Ya, sebab ilmu yang kamu timbul terlebih besar daripada apa yang mereka dapat itu. Ya, itu dia. Itu kata Imam kita ni. Sebab Imam Syafi'i dia didik macam tu oleh ibu dia. Cari ilmu bukan nak harta, cari ilmu nak cari redha Tuhan. Kan? Cerita yang masyhur kan, bila Imam Syafi'i dah jadi orang alim besar terkenal di Baghdad, ibu dia pergi ke Mekah, dengar suara riuh, kata hebat ni Imam Syafi'i. Dia dengar yang anak dia riuh, orang puji kan, alim besar. Datang seorang pula beritahu kepada ibu dia, Imam Syafi'i akan balik sekian hari. Ya. Bila dekat dengan rumah tu, dia pergi sampai, dia ada orang yang dikatakan pemantau kan, dia pergi dulu pergi beritahu, lebih kurang ada berapa jam kalau kita kan nak sampai. Kalau kita sekarang pakai WhatsApp dia pun cerita dengan seronok, tapi keseronokan dia tidak selaras dengan ibu Imam Syafi'i.
Dia kata Masya Allah puan, dia kata Imam Syafi'i ni hebat, ulama besar. Dia ada masyhur sekarang macam-macam orang beri dia emas lah gitu, pemberian banyak dia bawa balik. Imam Syafi'i mak dia kata jangan bawa balik. Satu pun kau jangan balik, aku tak nak tengok benda tu mah. Aku nak tengok aku beri dia kosong, balik bawa ilmu, jangan bawa harta, aku tak nak balik. Kalau dia nak bawa tu jangan balik rumah ni. Oh dahsyat tuan, kalau kena kita macam bertuah nak mak ni. Berkat dapat ilmu banyak, reta dapat. Boleh mak tumpan separuh kan. Ya, dia kata bawa balik, aku tak nak tengok. Imam Syafi'i punya mak kata, aku tak nak tengok benda tu. Aku nak bawa benda yang mahal, bukan benda tu. Ya, al-ilmu, ya. Khairun mawahib, sebaik-baik kurniaan Allah. Terperanjat kawan dia. Rupa silap teka. Dia ingat ibu Imam Syafi'i macam orang lain. Rupa lain rupanya ibu Imam Syafi'i. Sebab tu Imam Syafi'i pun begitu keadaan dia. Ya, hebat. Dia beritahu anak murid dia, kejamkan mata je lah, buat tak nampak. Sebentar je kalau bersangat. An-nas niam izamatu intabahu. Kehidupan manusia atas dunia macam orang tidur bentar, kejap pop mati habis ya. Dah hilang. Baru dia tahu ada silap bekal tidak. Yang siap bekal alhamdulillah, kalau tidak sebaliknya lah. Tetapi pahala Allah Ta'ala yang merupakan kenikmatan dan kehidupan yang kekal di akhirat tidak akan diberikan kecuali bagi orang yang sabar menahan nafsu keduniaan dia, kerana mengharapkan redha Allah Ta'ala dan kehidupan ukhrawi yang bahagia dan kekal abadi. Ya, mana yang paling besar kali apa sini? Redha Tuhan. Dapat redha Tuhan, dapat segala-galanya. Man wajadallahu wajada kulla syai' wa man faqadallahu faqada kulla syai'. Siapa dapat keredaan Tuhan, dia dapat segala-gala. Siapa tak dapat keredaan, maka tak dapatlah ia segala-galanya. Situ letak dia, cari mardhatillah. Itu di antara perbahasan yang dibahas tentang satu kiasan dan gambaran tauladan kehidupan. Ya, Qarun yang asalnya bukan main hebat, dan siapa dia Qarun? Hafiz sebenarnya. Dia hafiz Taurat. Taurat tak sampai bilangan 10 orang boleh hafal. Berat. Ya, tapi Qarun di antara itu yang sudah hafaz Taurat, bukan main-main, dekat dengan Nabi Musa, rapat. Dia kata uji sikit dia habis terbalik. Lepas tu bila kita rapat, kita buat ibadat sedap, jangan sedap. Ya, kita kena banyak bersandar mohon pertolongan dengan sebab dia nak terbalik sekejap yang. Itu di antara satu kisah yang memberi makna pengajaran besar pada kita. Kemudian fakhasabna bihi wa bidarihi al-ardha fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Ini cerita Qarun pula kena terbenam tentang ni. Ila akhir ayat. Sadaqallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu alaihi wasallam. Fa inna khaira kulluhu bi anta bina Allahumma haqqina bi haqqi. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya Allah. Hah?